Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa, kami sungguh ingin hadir di hadapan-Mu dan membuka hati kami. 主，我们感谢你，你已经与我们同在，并且打开我们的心。 Dan kami memohon Tuhan itu boleh mengubah hati setiap kami. 恳求神真是改变我们每一个人的心， Karena kami sadar bahwa setiap kami ini hanya tanah liat. 因为我们深深的知道，我们只不过是泥土， Kami ini hanya debu dan abu yang diberi nafas Tuhan. 我们是你赐给我们生命的尘土。 Karena itu hembuskanlah firman-Mu bagi setiap kami dan bentuklah kami. 因此，主啊，求你赐给我们你的话，并且塑造我们， Agar kami boleh menjadi serupa dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. 让我们可以一天比一天的更像你。 Karena itu pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan baik yang berbicara maupun menerjemah. 求你使用讲道的以及翻译的两个软弱的弟兄， Untuk boleh menjadi sarana Tuhan itu menyerukan firman-Nya. 可以成为主你话语的管道。 Sehingga setiap kami boleh menikmati apa yang menjadi isi hati Tuhan yang diserukan bagi 让我 kami. 们也可以享受主你心中所思念的事。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. 主啊，这是我们的祷告，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求的。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹晚安。 Hari ini kita akan membahas satu tema sebagai kelanjutan dari apa yang kita bicarakan di hari Minggu. 我们今天要思想的题目就是我们接下来就上个礼拜讲到接下来的事， Yaitu comfort detox atau detoksifikasi kenyamanan. 那就是从宿舍的环境里面我们被解读出来。 Saya ambil dari satu bagian firman Tuhan yaitu Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. 我们所要思想的这个今天的经文是在以弗所书第4章第17节到24节。 Saya akan bacakan di dalam ayat 17 sampai 19 dalam bahasa Indonesia, lalu 20 sampai 24 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 用印尼文的先念17节、18节、19节，然后接下来用华语来念。 Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24 dengan tema comfort detox. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 第20节，你们学了基督，且不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是用肆意的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的性质改换一新。 并且传上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理、仁义和圣洁。 Bapak Ibu, kita sekali lagi bicara tentang comfort detox. 弟兄姐妹，我们再一次的从这个宿舍的环境里面排毒出来， Yaitu bagaimana kita itu tidak terjebak dengan kenyamanan yang salah. 意思就是说，我们不要就是有在一个错误的舒适区里面被控制。 Karena saudara-saudara, jika kita itu bicara tentang kenyamanan, 如果说我们说到这个宿舍的环境， masalah kenyamanan yang sering kali membuat kita itu bersembunyi, menghindari tantangan, 这个宿舍的环境经常的让我们在那里躲藏，并且不敢面对挑战。 tapi ini bukan kemudian berarti masalahnya adalah kenyamanan itu sesuatu yang tidak boleh kita itu cari. 但这不意味着这个宿舍的环境呢是不对的，是我们不可以去寻找的。 Yang sering kali menjadi masalah adalah kita itu mencari di tempat yang salah. 问题呢是我们是在错误的地方寻找它。 Jadi bukan kita itu tidak boleh mencari kenyamanan, tapi kita tuh salah mencarinya. 并不是说我们不可以去追求这些，但是呢，我们却用错误的方法去寻找它。 Seringkali kita mencari mungkin di tempat yang bukan Tuhan, bukan atau di luar Tuhan. 可能我们是不在神里面那里去找。 Dan kita harapkan sesuatu yang bukan di dalam Tuhan itu akan memberikan kita itu perhentian atau kenyamanan. 我们希望呢，虽然不在这个神的这个
就是旨意里面，但是我们却希望从中可以得到这个舒适。 Dan disitulah kita itu akan menujukan semua tujuan hidup saya untuk menggapainya. 因此呢，我们将全力以赴的来去追求它。 Kita akan terus mengejar sesuatu yang bukan di dalam Tuhan itu sampai kemudian menjadi kebiasaan hidup kita. 我们继续的在那里寻找、去追求，因此呢，这样的事情变成我们生活的一个习惯。 Misal beberapa orang mencari kenyamanan itu lewat rumahnya sebagai tempat yang nyaman. 就比如说，有的人就是从他的家里面寻找宿舍的地方。 Karena itu dia akan mengejar tanpa henti sampai punya rumah yang bisa nyaman untuk ditempati. 因此呢，他不停的在那里追求，并且寻找，让他可以得做一个宿舍的这个家。 Dan ketika dia sudah mendapatkan itu, dia akan bersembunyi di sana, lalu dia akan sulit melangkah keluar. 当他得做了以后呢，他就在那里躲藏，并且呢，他很不容易来面对外面的挑战。 Bahkan keluar untuk pergi ke gereja beribadah pun akan sulit bagi orang-orang seperti ini. 甚至像这样的人，可能他来到教会来做礼拜，都感到非常困难。 Atau mungkin beberapa orang mencari kenyamanan itu di pribadi seseorang. 那有的人可能是从某一个人的这个地方呢，去寻找这个舒适。 Ketika ada orang tersebut, kita merasa nyaman. 因为当他有这样一个人在他面前的时候，他就感到非常的舒适。 Sehingga kita akan mengejar orang itu tiada henti sampai kita lupa mengejar Tuhan. 因此，他不停的去追求、去寻找这个人，甚至呢，他忘记了怎么样去依靠我们的神。 Dan jika orang tersebut adalah hamba Tuhan, kita merasa ketika hamba Tuhan itu ada di gereja, gereja akan bertumbuh. 因此，当他比如说这个人是一个神的仆人的话，这个神在教会里面，这个教会就变成成长了。 Tapi kalau hamba Tuhan itu tidak ada lagi di gereja kita tidak mungkin bisa bertumbuh. 但是万一呢，这个神的仆人没有在我们的教会里面，那我们的教会就没有办法去发展了。 Dan tanpa sadar kita bersembunyi kepada pribadi hamba Tuhan tersebut. 我们不知不觉的，我们躲藏在这个人的背后。 Atau mungkin kita mencari di tempat yang salah, misalkan uang. 那有一个就是不对的地方，我们就是从金钱那边去寻找。 Kita merasa ketika kita memiliki uang, maka saya akan merasa nyaman. 我们想，只要我有钱，因此呢，我会得做这个舒适的环境。 Saya tidak perlu takut lagi besok makan apa. 明天我要吃什么，我再也不惧怕了。 Saya tinggal memikirkan besok makan siapa. 我就是正在想，明天我要吃谁。 Seperti teman saya itu pernah mengatakan pada saya, Fred enak ya jadi orang kaya. 好像我一个朋友跟我说，就是作为一个有钱的人是那么的协议。 Ini dikatakan oleh sesama mahasiswa teologi ketika saya sekolah teologi. 这是我们在我在念神学的时候，大家交谈的内容。 Kita sedang makan malam di asrama, lalu meja sebelah itu mengatakan uangnya terlalu banyak sampai bingung mau dikemanakan. 我们在那里吃饭的时候，我们旁边的一个桌子呢就说：“哦，我的钱太多了，我不懂得怎么样用它。” Lalu dia bilang kepada kami, kalau kalian tahu ada tempat yang bisa disumbangkan apa, kabarin. Karena uang saya terlalu banyak, saya bingung mau dikemanakan. 他很自傲的说：“如果说你们知道在哪里，我可以就是去救济那个地方的话，你告诉我，我要奉献给他们。” Lalu teman saya bilang enak sekali jadi orang kaya. Uangnya terlalu banyak sampai bingung mau dikemanakan. 因此我的朋友听到了以后呢，他就说：“哦，作为一个有钱人是那么的好，因为他的钱那么多。” Pasti hidupnya penuh dengan kenyamanan. 肯定他的生活是充满着安逸的生活。 Lalu kita mulai iri, kepingin bersembunyi seperti dia di dalam uangnya. 开始呢，我们就感到我们希望像他一样的，我们有很多的钱。 Saya bilang sama dia, jangan iri, kita juga sama mereka. 我告诉他，你不可以妒忌，因为我们都是一样的。 Meskipun bahasanya sedikit beda. 虽然他的这个原意是不同的。 Kalau dia bilang uangnya bingung mau dikemanain, kalau kita bingung uang kita kemana. 如果说他的钱太多了，那我们是说我们没有就是从哪里得出这个钱？ Tapi pergumulannya sama. 但是他的这个挣扎是一样的。 Bapak Ibu, apa yang seringkali kita cari, yang kita merasa ketika dapat kita akan nyaman? 弟兄姐妹，到底是什么东西？当我们得做了以后，我们就觉得很安逸呢？ Kita nyaman bersembunyi di dalamnya sehingga kita kejar sampai jadi gaya hidup kita. 我们就是安逸，就是躲藏在那个地方。因此呢，我们在面对挑战的时候，我们不敢。
Jika itu di luar Tuhan, kita itu butuh detox. 那如果说这一切我们所发生的是在主以外的话，我们需要一个排毒。 Bapak Ibu, kata detox itu biasanya digunakan di dalam dunia medis salah satunya. 其实排毒这个词句呢，是用在一些医学的问题。 Biasanya itu dikaitkan dengan gaya hidup. 那就是跟这个我们的生活的模式呢相关联的。 Jika seseorang itu punya gaya hidup yang dinilai tidak sehat, 那如果一个人他的生活方式被认为是不健康的话， maka orang itu disarankan untuk mengubah gaya hidupnya yang lebih sehat. 因此就提议这个人呢，我赶快去改变他的生活方式。 Misal kita harus rutin setiap pagi minum jus tertentu. 哦，就是讲到我们的生活的话，如果说我们的生活不好，那我们就是需要排毒，就是每天我们吃那些我们可以排毒的那个东西。 Seperti waktu itu pernah ada satu jemaat yang sangat tega dengan saya. 就是有一个会友，他对我这样说， Dia datang ke rumah saya bawa kulit semangka. 他到我的家里，他带那个西瓜皮。 Katanya kulit semangka itu sehat. Jadi saya disuruh jus sebanyak-banyaknya untuk minum. 他说这个西瓜皮是很好的，所以呢，他要我去把它就是叫成这个汁拿来喝。 Saya bilang biasanya jemaat itu kasih semangkanya, ini kasih kulitnya. 我就说你没有给我那个西瓜呢，是给我西瓜皮。 Lalu saya disuruh rutin setiap pagi minum kulitnya. Pinjam, Saya bilang saya pasti sehat tapi gangguan jiwa. 他说你要每一天这样吃的，我可能会健康，但是我会神经病。 Yang enak itu yang merah yang disuruh minum itu di jus yang putih beserta hijau-hijaunya. 其实好吃的是那红色的，但是呢，他却叫我吃那些青色的、白色的。 Tapi biasanya ini kita lakukan agar perlahan-lahan dengan pasti meskipun lama. 我们这样做的时候，我们是持续不断的，虽然憋着久，但是会成功的。 Gaya hidup yang tidak sehat dan racun-racun dalam diri kita itu bisa hilang. 我们不对的生活的方式，我们身上的毒素呢，慢慢的可以排出去。 Sehingga kita bisa kembali punya hidup yang sehat, yaitu hidup yang berani pergi dan bersaksi. 因此呢，我们能够有一个健康的生活的方式，我们敢于出去。 Itu juga yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat. 那就是使徒保罗在这个第4章里面所说的。 Paulus tidak menuliskan tentang kulit semangka, 保罗在这里不提到这个西瓜皮， tapi dia menuliskan setiap kita itu orang-orang yang dulu tidak mengenal Allah. 那说到我们以前都是不认识上帝的人。 Dia menuliskan kita itu punya gaya hidup yang berbeda. 我们也有就是不同的生活的模式与方式。 Ada beberapa hal yang dikatakan dari ayat 17 sampai 19, 在第17节到第19节里面有讲到几点， yaitu 3 hal gaya hidup yang dimiliki orang yang tidak mengenal Tuhan. 那就是没有拥有上帝的人他们的生活的模式， Gaya hidup yang penuh toksik yang harus didetox. 充满着毒素的这个生活的方式，必须要去排毒的。 Dan mereka itu nyaman pada gaya hidup yang seperti demikian. 但是他们却安逸在这样的生活的状况里面。 Yaitu dikatakan yang pertama, pikirannya dan pengertiannya itu gelap dan sia-sia. 就是第一点说是虚晃的心，心地是昏暗的。 Bukan cuman pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. 他不单单是心地昏暗，并且他做的也是黑暗的。 Berarti pikirannya itu penuh dengan hal-hal yang gelap. 意思是说，他思想里面有许多黑暗的一面， Mungkin penuh dengan ketidakjujuran, intrik, dan juga penuh dengan manipulasi. 可能充满着欺骗的这个想法。 Dia juga dikatakan dia itu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. 远离这个神，远离与神的交通， Karena hatinya itu keras dan tidak mau bersekutu dengan Allah, tapi memilih menjauh. 因为他的心刚硬，他不愿意与神交通。 Orang yang terus-menerus menjauh dari Tuhan, tidak pernah dekat dengan Tuhan. 他总是远离神，他不愿意亲近神。 Bahkan dikatakan perasaannya pun itu telah tumpul. 因此呢，他说的他的感觉是那么的迟钝， Jadi tidak peka secara rohani, bebal. 他对神的圣灵的这个教导呢是完全没有敏感度。
Sehingga dikatakan mereka itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah semua kecemaran itu. 因此就说到良心丧尽，放纵肆意，谈行种种的污秽。 Bapak Ibu, bisa kita bayangkan orang yang punya 3 karakteristik mencari comfort itu seperti apa yang dicari? 弟兄姐妹，如果一个人有这样3种的坏习惯的话，他怎么能够找到一个好的安逸的生活呢？ Hidupnya penuh kegelapan, jauh dari Tuhan, dan tidak peka secara rohani. 他的生命充满着黑暗，并且对神的话完全没有敏感。 Kenyamanan apa yang mereka itu bisa hasilkan dan tawarkan? 那他们怎么能够拥有这个安逸的生活，并且也可以体现出来呢？ Karena itu Bapak Ibu, kalau kita pelajari kota Efesus, 因此弟兄姐妹，如果学习以弗所这个城市的话， sampai sekarang masih ada bekas reruntuhan itu library Celsus yang begitu megah. 到如今还有那个就是perpustakaan. 就是一个图书馆。 Dan di dalam perpustakaan itu kalau kita lihat meskipun sudah hancur, tapi masih menyisakan bangunan yang begitu megah. 这个图书馆呢，虽然它已经就是它的建筑已经毁坏了，但是呢，仍然可以看到它雄伟的一面。 Tapi kalau kita pelajari di dalam library itu, di pinggirnya itu ada jalan masuk di bawah tanah. 那个时候我们学习的话，在它这个图书馆旁边呢，有一个地下室的这个路程。 Jalan kecil yang tersembunyi di bawah tanah. 这个是非常小的，并且是隐秘的。 Di mana orang itu pergi ke perpustakaan bisa mengambil jalan itu keluar ke pelacuran. 这个人一个人进到这个图书馆里面，他可以从这个地方暗的进来，然后出去的时候就跑到志愿里面。 Jadi pamit sama istrinya pergi ke literatur gereja. 他跟他的太太说：“我要去图书馆。” Tapi untungnya di sini tidak ada jalan keluar seperti itu. 但是就是很幸运的，我们这边没有这样的路。 Di sana pamit sama istrinya mau belajar, tapi bukannya makin pintar, pintarnya pintar menipu. 他跟他的太太说我要去学习，但是他学习到的却是欺骗他妻子的。 Istrinya tahunya dia pergi ke library, perpustakaan. 他的妻子说他去图书馆很好， Tapi secara gelap, jauh dari Tuhan, bebal hatinya. 但是因着他的心底黑暗，他的心是那么的愚昧， Dia mencari kenyamanan untuk pergi ke pelacuran. 他寻找他所谓的这个快乐，跑到志愿里面找女人。 Dia di jalan tembus itu dia keluar, lalu di situ tuh disediakan ada satu ukiran bentuk kaki. Bentuk kaki. 他就是通过这个暗道呢，并且到最后呢，他看到有一个雕像，就是这个脚的雕像。 Jadi kalau kita tempelkan kaki kita pas, bukan di bawah, berarti kita boleh masuk. 如果说你把你的脚踏在那边的时候，刚刚好你可以进去了。 Kalau kaki-kaki pendek seperti saya langsung diusir. 可能这样传道的这脚比较小，可能被赶出去了。 Orang-orang seperti ini mau cari kenyamanan seperti apa? 像这样的人怎么去找到这个舒适的环境呢？ Dia akan terus-menerus menghasilkan gaya hidup yang penuh kegelapan, jauh dari Tuhan, dan terus tidak peka. 像这样的人，他会产生就是远离神，并且不按照神旨意的这个路去走。 Bahkan mungkin orang-orang seperti ini mengatakan, tidak apa-apa sekali 2 kali ke pelacur. 很多人就说没关系，1次2次到妓院的没关系的。 Yang penting pulang masih menafkahi istri. 最主要你还回去，就是养你的妻子。 Perasaannya udah mulai tumpul, bebal. 他的心已经迟钝了， Dan tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan itu mau. 他再也没有想到到底上帝要他在他身上要做什么。 Dan semua yang dia bisa pikirkan cuman memikirkan ke arah yang gelap. 他所想的仅此都是黑暗的一面。 Paulus mengatakan setiap kita itu sebenarnya seperti ini. 保罗在这里强调说，我们每一个人以前都是像这样的。 Ketika kita tidak mengenal Allah, hidup seperti apa yang kita itu bisa hasilkan? 当我们还没有相信神、认识神的时候，我们的生活，我们所产生的是怎么样的呢？ Mungkin kita merasa hidup kita itu baik-baik saja dan penuh kenyamanan. 可能我们说我们的生活好好的，我们的生活是那么的安逸。 Tapi kenyamanan itu adalah kenyamanan yang palsu. 但是其实一个安逸的生活是舒适的生活，是一个假的。 Karena itu Paulus kemudian mengontraskan dengan orang yang sekarang itu sudah mengenal Tuhan.
因此呢，保罗就是以先进以及认识神的人，做一个强烈的对比。 Dan dia mengatakan yaitu orang yang telah belajar mengenal Kristus. 说到一个已经听神的道、领了神的教导的。 Dan dia menjabarkan di awal yaitu orang itu yang bukan cuma mendengar tentang Kristus, tapi menerima pengajarannya. 这个人就在前面就说到，不单单就是认识神，并且他领受上帝的道。 Jadi Paulus secara tidak langsung mengatakan orang yang sudah ditebus harusnya itu punya gaya hidup yang berbeda. 保罗就说，如果说我们已经蒙救赎的人，应该是有一个不同的生活的方式。 Harusnya kita tidak lagi nyaman seperti gaya hidup yang tadi disebutkan. 我们再也不会像刚才我们所提的这个生活的方式，在那里感到安逸。 Karena kita sudah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajarannya. 因为我们已经听了神的道，并且接受了他的教训。 Bagaimana mungkin itu semua tidak mengubahkan gaya hidup kita? 那像这样的状况，怎么可能这样的人他不改变他的行为呢？ Meskipun mungkin pengajaran itu berat dan sulit kita terima. 虽然可能他所领受的这个道是那么的沉重，也是不容易明白。 Tapi ini detox pertama kali yang harus kita itu lakukan. 但是这个就是排毒的第一个部分。 Ini jus kulit semangka bagi saya. 就是像我用的这个西瓜皮一样， Yang mungkin memang tidak enak, tapi menyehatkan buat kita. 虽然不好吃，但是对我们的身体有好处。 Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu membaca Alkitab nggak enak kita itu dengar. 就像我们经常读圣经的时候，我们觉得我们很难不明白。 Yang enak itu kan beberapa ayat saja. Ketuklah maka pintu dibuka. 那就是单单就是有几节的经文对我们好，就是我们你敲门，我就给你打开。 Sisanya jika kamu tidak membenci ini, tidak membenci itu, kamu tidak berhak ikut aku. 那就是比如说你如果说不讨厌这些东西，你不配跟随我。 Bahkan terkadang kasar, keturunan ular beludak itu pun diucapkan. 那有时候我们圣经里面就看到毒死的种类。 Tapi semua yang tidak enak ini justru yang menyehatkan. 那其实这些看起来不顺耳的，是对我们都有好处的。 Kita yang sudah minum jus ini harusnya kita minum rutin setiap pagi. Ini akan mengubahkan hidup kita. 我们既然我们要愿意吃这样的果汁，那我们必须要每天坚持来吃。 Sehingga hidup kita itu berubah. Dan Paulus itu mengungkapkan perubahannya juga 3 hal juga. 因此，我们的这个生活的方式，我们的生命被改变，就像保罗在这里说，有3点他所写的。 Dikatakan pertama itu kamu harus meninggalkan manusia lamamu. 第一点就是我们必须脱去我们行为上的旧人， Jadi tanggalkan manusia lamamu. 脱去你从前的旧人。 Bahasa yang digunakan Paulus itu mirip seperti orang menggunakan pakaian. 保罗在这里说的就是像一个人穿衣服， Pakaian yang lama itu kamu tanggalkan. 旧的衣服把它就是拿开。 Jadi hidup kita itu bukan diwarnai oleh gaya hidup yang dulu lagi, yang gelap, jauh, dan bebal. 我们的生活不再是像旧的生活一样，是那么的愚昧。 Tanggalkan gelap, jauh, dan bebal itu. 就把那黑暗呢，就是这样挪去了。 Karena kamu sudah mendengar dan menerima Kristus, tanggalkan itu semua. 因为你已经听了神的道，因此你必须把旧的把它脱去。 Lalu setelah tanggalkan apa yang harus kita itu lakukan? 那脱去完了以后，我们必须要做什么呢？ Paulus menyarankan kita itu untuk bisa mengubah gaya hidup. 就是让我们可以就是改变我们的生活。 Di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat ayat ini diterjemahkan supaya pikiranmu terus dibaharui di dalam roh. 圣经里面很清楚说到，要将你的性质改换一新。 Jadi kita menanggalkan manusia lama supaya Roh Kudus yang sudah diberikan itu bisa mengendalikan hidup kita. 我们已经脱去了行为上的旧人，因此呢，借助圣灵的帮助，让我们可以我们的性质改换一新。 Jadi kita menanggalkan manusia lama agar pilot yang baru ini bisa masuk ke dalam hidup kita. 我们脱去了这个旧的行为的旧人，让新的再来。 Jika dulu hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu dan tidak pernah peka. 如果我们以前的生活是充满着被私欲所捆绑的话， Dan kita merasa nyaman untuk melakukan hal itu. 我们在这样的状况当中，我们觉得是很安逸的话，
Sekarang Paulus tuh merusak kenyamanan kita lalu mengatakan tanggalkan itu semua. 因此保罗在这里说，你必须要唾弃这个行为上的旧人， Agar pikiran kita bisa terus-menerus dibaharui oleh roh. 让我们的这个心意更新而变换。 Dan dari situ kita bisa mengenakan manusia baru. 因此我 Pakai 们 jubah yang baru. 因此我们才可以穿上新人， Yaitu pakaian yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 这个新人的这个就是照着上帝的形象造的，有真理、仁义和圣洁。 Jadi menanggalkan manusia lama yang penuh dengan racun itu, 我们把充满着许多毒素的这个旧人把它脱掉， memulai hidup baru yang penuh dengan detox sampai netral dan sehat. 开始就是新的，就是再也没有毒素的这个新的生活。 Dan ini tidak bisa kita lakukan jika kita itu tidak betul-betul melepaskan dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh roh. 这样的这个生活，我们没有办法得做。如果说我们没有脱弃旧的行为上的旧人， Karena Bapak Ibu untuk mengubah kebiasaan hidup itu tidak mudah. 弟兄姐妹，我们要就是改变我们的生活的方式是不容易的。 Kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu dan merasa nyaman, 如果我们已经习惯了这样做，并且在里面我们好像在做这个安逸， sulit untuk diubah. 真的不容易。 Kalau kita tuh sudah nyaman bangun siang, disuruh bangun pagi, sulit sekali. 就像我们如果说我们习惯就是中午才起床的话，那是要你早上起床不容易的。 Kalau kita sudah nyaman work from home, disuruh pergi lagi dengan polusi itu sulit untuk kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa untuk kerja di rumah, 我 kita disuruh pergi lagi ke kantor, 就 itu 像 sangat 我们 merusak kenyamanan kita. 那比如说我们现在已经习惯在家里就是办事的话，那现在又叫你出去办事的话，也是很不容易的事。 Tapi Paulus itu mengingatkan kita, 但是保罗在这里提醒我们， tiga hal ini tuh bukan kita lakukan sekedar untuk mendapatkan kenyamanan. 这三点并不是说我们单单这样做，让我们可以得做这个安逸的生活， Karena kita sudah mendapatkannya. 因为我们已经得做了。 Kita sudah mendengar dan menerima Tuhan pengajarannya yang Woman membuat kita itu nyaman. 我们已经听了上帝的道，并且接受它，因此呢，我们可以得做这个安逸的生活。 Jadi bukan kita melakukan untuk mendapatkan kenyamanan, 而不是用我们的行为，我们去做，可以得做这个安逸的生活。 tapi karena Tuhan itu sudah datang dan membuat kita itu mendapatkan kenyamanan, 乃是因着上帝亲自来，并且让我们可以从中得做这个安逸。 di dunia yang menakutkan ini ada Tuhan yang memampukan saya, melindungi saya, menyertai saya. 其实，在这样可怕的世界里面，我们很感恩，因为有上帝亲自的引领着我们，带领着我们。 Dan bukankah itu yang harusnya membuat hidup kita itu berubah? 岂不是这样的方法呢，让我们可以我们的生命可以得做改变吗？ Menanggalkan hidup yang penuh kepalsuan, 我们脱弃那充满着虚假的这个生活， membiarkan Tuhan itu mengendalikan hidup kita untuk menuju hidup yang benar. 让上帝带领我们，让我们可以进入到一个正确的生活的方式。 Di situ kita baru bisa pergi untuk menunjukkan gaya hidup kita yang berbeda. 因此呢，我们可以除去我们显露我们这个新的生活的方式。 Bapak Ibu sekali lagi hal ini tidak mudah, apalagi ketika kita itu sudah nyaman, masuk ke zona nyaman kita. 弟兄姐妹，我在说这样的事情是不容易的。如果说我们还仍然沉迷在这个旧的生活里面， Seperti kita yang sudah terbiasa untuk misal santai, 就像 tadi dipromosikan untuk membaca buku, pasti terganggu. 就像我们说，比如说我们是安逸的，就这样没有事的话，那现在叫我们去念这个书的话是不容易的。 Biasanya kita tidak membaca buku juga bisa mengenal Tuhan kok. 我们说我们不读书，我们仍然可以相信耶稣。 Cukup datang doa Rabu dan Minggu, bukankah sudah mengenal Tuhan? 我们每一个礼拜三，我们参加祷告会聚会，岂不是我们也可以认识神吗？ Disuruh pergi ke perpustakaan, apalagi dikatakan 5.000 buku, itu menakutkan. 叫我们去一个有500多这个书本的这个图书馆，这是非常可怕的事。 Di kantin lagi nyaman-nyaman ngopi, disuruh pergi ke perpustakaan, itu fear zone.
我们在食堂里面正在享受我们的这个咖啡的时候，叫我们去那个图书馆。 Tapi Bapak Ibu, jika kita tidak berani melangkah, kita tidak mungkin bisa bertumbuh. 弟兄姐妹，如果我们不敢去踏上一步的话，我们没有办法去成长的。 Tanpa berani masuk ke ruangan yang menakutkan itu kita tidak belajar. 那如果说我们不敢于去进入到那个让我们恐惧的这个地方，我们没有办法学习。 Tanpa belajar, kita tidak mungkin bisa bertumbuh. 如果说我们没有学习的话，我们也没有办法去成长。 Bapak Ibu, kemarin itu saya memimpin persekutuan dosen mahasiswa di kampus. 弟兄姐妹呢，就是上一回我是带领一个就是神父的这个聚会。 Ada seorang mahasiswa itu men-sharingkan kehidupannya. 有一个学生他就是讲他的经历。 Dia orang luar pulau mendaftar, lalu tiba-tiba tahun ini pandemi selesai dia dipaksa ke Jakarta. 他是从外岛来的，就是他就是因着有疫情呢，他必须要到耶加达。 Dia mengatakan di luar pulau itu comfort, langit pun biru. 他说我在原来的外岛那边，我们感觉到很舒适，它的天空都是很清晰的。 Ketika dia cerita itu saya sampai hampir bertanya apa itu biru. 当他这样说的时候，我就差一点要问他，到底你说的青蓝的天空是什么？ Tapi dia bilang katanya langit itu biru, hawanya itu sejuk sekali. 他说那边的天空是那么清澈并且它的空气是那么的新鲜。 Dia disuruh pindah ke Jakarta, dia penuh ketakutan. 当他要他就是搬到耶加达的时候，他心中感到恐惧。 Dan benar saja ketika sampai di Jakarta katanya betul-betul ini kota yang menakutkan bagi dia. 是的，当他来到这个耶加达的时候，他就感觉到耶加达是非常可怕的城市。 Setiap malam dia lihat mana bintangnya, tidak ada bintang. 每天他向天观看的时候，他没有看到星星。 Di Jakarta pun bintang malu menghadapi dia. 在耶加达好像这个星星也是这个很感到羞愧来面对他。 Lalu bukan cuma itu, ketika dia mencegat untuk kendaraan umum katanya matanya pun selalu pedih, kena polusi. 因为当他要上这个公共汽车的时候，都感觉到他眼睛是那么的不舒服，因为很多灰尘。 Dia bilang dia tidak tahu kenapa bisa kita itu bertahan hidup di kota yang seperti ini. 他真的没有办法理解为什么我们可以继续的活在这个城市里面。 Bapak Ibu, jika kita menjadi seperti dia, yang paling mudah adalah balik lagi sembunyi di kotanya. Balik ke comfort zone dia. 弟兄姐妹，如果说我们像他这样的话，那还是回到他原来的地方，在那里躲藏。 Tapi dia bilang saya cari kehendak Tuhan, kenapa saya diizinkan nyasar daftar di sekolah ini? 但是呢，他说我要寻找上帝的旨意，为什么我报错名来到这个耶加达？ Lalu dia mencoba belajar apa yang dia bisa lakukan. 因此他学习他所能做的。 Dia bilang salah satunya saya tidak mau buang sampah sembarangan. 他在这里说的不可以随便乱丢垃圾。 Tapi dia lihat dia tidak buang sampah sembarangan, sebelahnya buang sampah sembarangan. 但是他没有乱丢垃圾的时候，他旁边的人却在那边乱丢垃圾。 Tapi dia katakan saya tidak takut, saya mau hadapi itu. 但是他说我面对这样的事情，我不会感到恐惧。 Dan yang mengejutkan mahasiswa ini akhirnya membuat keputusan dia kumpulkan sampah. 让我感到吃惊的时候，这个大学生呢就把这个垃圾呢集中起来。 Jadi kalau perjalanan pulang pergi kampus dengan matanya yang pedih karena debu, 那时候他从这个学校里面回去，他眼睛感到很多灰尘的话， dia bukan cuma tidak membuang sampah sembarangan, dia kumpulkan sampah yang dia lihat untuk dia daur ulang. 他不单单不乱丢垃圾，并且他把所见到的那个垃圾呢，把它集中起来，可以把它处理好。 Dan bukankah di situ dia bertumbuh kehidupannya menjadi kesaksian? 像这样的，岂不是他在哪里成长成为见证吗？ Dan kita semua menjadi kaget melihat sharing dia. 当我们看到他的这个见证，听了他的见证的时候，我们感到非常的惊讶。 Sampai saya pun mengatakan kurang banyak ya tugasmu sampai sempat-sempatnya daur ulang sampah. 甚至我就说，你的人物是否太少了？你要在那里就是收集这些垃圾。 Bapak Ibu, berapa banyak dari kita itu yang berani keluar menghadapi belajar sampai bertumbuh? 弟兄姐妹，我们当中是否有就是敢于就是出来，就是面对这个挑战呢？
Mulai dari gaya hidup yang kecil yang kita itu lakukan, meskipun tidak ada dampaknya mungkin. 可以从最小的这个生活开始，虽然好像没有看出它的果效。 Seperti mahasiswa ini mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan, hal kecil. 就像这个大学生说，他不乱丢垃圾。 Mungkin kadang-kadang dia merasa putus asa karena percuma saya tidak buang sampah sembarangan. 因为他有时候他就感觉到灰心，因为他不丢垃圾，人家丢垃圾。 Tapi dia terus cari apa yang Tuhan mau dia lakukan, belajar. 但是他继续的学习，寻找上帝的旨意。 Sampai di tengah-tengah matanya yang pedih, dia tetap bisa bertumbuh. 直到他眼睛感到干湿的时候，他仍然可以成长。 Mata jasmaninya pedih, mata rohaninya tetap bisa melihat Tuhan. 他的这个身上的眼睛感到不舒服，但是他心中的眼睛却可以看到神。 Bagaimana dengan setiap kita? 那弟兄姐妹，我们怎么呢？我们如何呢？ Mungkin kita mulai dari hal yang kecil. 可能我们从最小的事情开始。 Seperti Bapak Ibu, saya itu punya kebiasaan sulit tidur, gampang bangun. 我们可能经常就是有不少的人不容易入睡，但是很容易起来。 Saya punya teman hamba Tuhan yang iri sekali sama dia, nempel dikit langsung tidur. 我有一个朋友，就是当他一倒在床上，他就马上睡觉。 Saya bilang itu anugerahmu yang saya tidak dikasih itu. 我说这个是给你的恩典，我是没有得到的。 Tapi kalau kita dikasih seperti itu, ubah pola hidup kita untuk jadi sesuatu yang kita bisa belajar. 但是如果说我们有这样的经验的话，让我们可以把它变成让我们可以改变。 Ketika saya sulit tidur, gampang bangun, lalu biasanya kita cari apa yang nyaman kita lakukan. 我们不容易入睡，但是容易起来。那一般人我们就去寻找我们什么东西对我们有好处的。 Mungkin kita utak-atik handphone, mungkin kita nyalakan TV. 可能我们打开我们的手机，并且看电视。 Tapi kebiasaan apa yang saya lakukan itu menentukan bagaimana saya itu menjalani gaya hidup. 但是我们所做的这一切呢，决定我们的生活的方式是如何。 Ketika saya mengingat detox daripada nanti dikasih kulit semangka lagi. 当我记得我们要排毒，我就记得给我的这个西瓜皮。 Saya tidak mau menganggap itu sebagai hal yang kutukan, tapi saya menganggap itu juga bisa jadi anugerah. 我没有说这样的事情是对我的咒诅，乃是我认为可能这是给我的祝福。 Ketika saya sulit tidur, gampang bangun. 当我很难入睡，并且容易醒来的时候， Ketika terbangun harus saya pakai untuk meskipun sulit tapi coba baca, belajar. 当我就是我从睡中醒来的时候，我要学习，虽然是困难的，但是我必须要在那里学习。 Biasanya saya sediakan mungkin handphone di sebelah atau mungkin iPad. 可能我的手机有在我的旁边。 Begitu kebangun saya buka, baca lagi, catat lagi. 当我醒来的时候，我就这一次去看它，并且在那里做记录。 Mungkin kebiasaan aneh, tapi lama-lama saya mulai nyaman, terbiasa lakukan itu. 可能是不寻常的这个习惯，但是我久而久之呢，我就觉得这是很好的。 Jadi saya itu suka persiapan khotbah pun tuh malam, karena saya tidak pernah bisa tidur di bawah jam 12 malam. 因为我很难在这个12点以前睡觉，因此我预备我的讲章都是在夜晚的。 Pertama tidak enak dilakukan, tapi saya belajar lakukan itu sampai akhirnya jadi kebiasaan yang membuat saya bertumbuh. 开始呢，我觉得很不容易，但是呢，慢慢的我就变成一个习惯了，我就觉得。 通过这样的这个习惯呢，我可以成长。 Karena kalau pagi banyak jemaat atau anak-anak saya mengganggu saya membaca. 因为如果说天亮的时候有许多的这个会友，并且可能我的孩子有搅扰我。 Malam yang ganggu paling cuma setan. 但是晚上呢，可能就是魔鬼才敢搅扰我。 Jadi bagaimana kita mengubah hal kecil, hal sederhana sampai jadi kebiasaan, sampai kita bertumbuh. 那就是说，我们必须要从最小的事情开始，我们把它改变，变成为我们成长的途径。 Cari hal kecil apa yang kita bisa lakukan. Cari jus kulit semangka kita. 学习这个小的事情，我们能够做的就像就是我的朋友给我的那个西瓜皮一样。 Dan biasakan minum itu sampai hidup kita itu sehat,
bisa berpergi bersaksi bagi Tuhan. 当我持续的这样吃这样的这个西瓜皮的时候，我就得着健康，并且我也可以从中得着成长。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. 我们在天上的，我们再一次来到你面前，我们向你祷告。 Kami tahu meskipun kami sudah menjadi murid Tuhan, 主啊，我们知道，虽然我们已经成为主你的门徒， kami sudah lama menjadi orang Kristen, 我们很久已经成了基督徒， tapi kami seringkali terjebak mencari kenyamanan yang palsu. 但是多少时候我们却寻找那假的这个安逸的生活。 Kami mencari kenyamanan di tengah-tengah kegelapan, jauh dari Tuhan dan kebebalan kami. 我们在黑暗里面，在离你那么远离的地方去寻找。 Dan hari ini kami bersyukur Paulus itu mengingatkan setiap kami. 因此，我们向你感恩，因为保罗用这个以弗所来提醒我们。 Bukankah ketika kami menerima Tuhan, kami sudah memperoleh Tuhan dengan segala kenyamanannya. 因为当我们可以领受、也接受、认识神，并且领受他的教训的时候，我们就从中得着安逸的生活。 Dan bukankah harusnya itu yang mendetoks kami untuk memiliki gaya hidup yang berbeda? 这样的就是像让我们的生活，我们的这个旧的生活被排毒，成为新的生活。 Karena itu Bapa, hari ini kami ingin menyadari kehidupan kami. 主啊，今天我醒悟到我的这个状况， Bantu kami untuk menemukan dan berani untuk menanggalkan kebiasaan kami yang buruk. 让我们敢以这个是脱下旧人。 Di mana mungkin kami nyaman untuk melakukannya karena sudah bertahun-tahun kami lakukan itu. 虽然我们那么多年，我们已经感到安逸的去这样过了， Kami ingin tanggalkan itu dan membiarkan Tuhan itu memimpin setiap kami. 但是我们愿意把这样旧的东西把它脱掉，让主你引领着我们。 Sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan manusia baru. 因此，主啊，我们的生活成为被更新，成为新人。 Kami mengenakan gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. 我们在神的面前，我们有一个就是正确的生活的方式， Gaya hidup yang beda dan indah yang menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kami. 一个不同的这个生活方式，让我们可以在众人面前成为祝福。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 这就是我们在你面前的祷告，是奉靠主耶稣基督的生命。 Amin. Amin.